Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 6 Trigonometric Function. Semalam kita dah belajar bagaimana untuk melukis dan juga untuk melakar, draw and sketch trigonometric equation yang diberi. So hari ini kita akan sambung ke bahagian seterusnya. Okey. Kita masuk 6.4 Basic Identities. Okay, learning standard derive basic identities. So derive tu tak payahlah, kita guna pakai sahaja. Okay, kita guna pakai sahaja. So ada 3 tambahan formula. Okay, seperti mana yang awak boleh nampak di sebelah kiri awak itu. Sin kuasa 2A tambah cos kuasa 2A sama juga dengan 1. 1 tambah tangent kuasa 2A equal secant square A. 1 plus cotangent square A equal cosecant square A. Okey, itulah. So sekarang ni awak dah belajar 6 formula. Okey, tangent theta, sin theta over cos theta, cotangent theta 1 per tangent theta ataupun cos theta over sin theta. Cosecant theta adalah 1 per sin theta. Oh, terlepas 1. Secant theta. Okey, secant theta terlepas 1. Tak apa, nantilah saya ubah. Okey, dan tambahan 3 lagi. Okey. Okey, example 17. Ini dalam buku teks awak lah, saya refer. Without using a calculator, find the value of each of the following. So, siapa yang selalu buat latihan, dia nampak soalan macam ni, terus dia boleh jawab. Okey, kalau tak, dia akan guna calculator lah. Okey, dia akan guna calculator. Jadi dekat sini sin kuasa 2 negatif 430 degree plus cosecant square negatif 430 degree adalah diambil kira, mana saya punya marker ni. Okey, formula ni lah. Okey, nilai degree, nilai sudut yang diberi itu sama sahaja. Jadi kita terus boleh buat jawapan equal to 1. Okey. Sama juga untuk B, tangent kuasa 2 pi over 3 minus secant square pi over 3. So kita dapati formula yang kedua ini cuma perlu diubah sesuai. Okey, yang mana secant ni kita pindahkan ke kiri dan yang satu ni akan pindah ke sebelah kanan. Menjadikan jawapan yang ini adalah negatif 1 tanpa guna pakai kalkulator. Okey. Kemudian kita teruskan. Ini nanti awak buatlah, ada dalam handout yang saya bagi itu. Okey, okey. Okey, saya bagi contoh ini satu sahaja. Okey, ini contoh soalan biasa keluar di paper 1. Okey, contoh soalan yang biasa keluar di paper 1. It is given that 0 to pi over 2 and tangent theta equal 3 without using a right angle triangle. Find the values of sin theta and cos theta. Okay. So dia tak minta tak bagi kita guna right angle triangle yang special case punya itulah. Okay, kita bagi kuadran je lah. Okay. So kita buat kuadran, kita guna reference angle tu. Yang ini merujuk kepada kuadran 1. Okay, sudutnya di sini X, yang mana bila kita labelkan tangent theta equal 3. So kena ingat tangent theta adalah opposite over adjacent. So dia dalam bentuk pecahan. Tapi nilai yang dibagi pada kita adalah 3. So jadikan pecahan macam mana? Kita jadikan per 1. So apa saja bagi 1 adalah nilai itu sendirilah. So kita labelkan semula pada gambar rajah kita. Okay, opposite dia 3, adjacent dia 1, memandangkan hypotenuse dia 3 kuasa 2, 4 tambah 1 kuasa 2, so 5 lah. Punca kuasa 2, 5. Okay, kalau saya silap, betulkan saya ya. So nak cari sin theta. Okay, seperti mana yang awak belajar sebelum ni lah, sin theta opposite over hypotenuse. So opposite is 3, hypotenuse is square root of 5. Dan. Okay, dia bukan nak minta kita cari theta, kita hanya nak sin theta. Begitu juga untuk cos theta. Okay, cos theta 1 per square root of 5.
Macam tu. Okey, ni bentuk soalan paper 1. So mungkin awak boleh take note benda ni. Okey, kemudian kita pergi yang seterusnya. Inilah untuk awak cuba nanti. Okey. 6.4.2 Prove trigonometric identities using basic identities. Okey, bila berkenaan dengan proof seperti mana yang saya sebutkan sebelum ni. Okey, paper 2 ini kebiasaan lah. Proof ni pun bukan setiap tahun keluar. Okey, bukan setiap tahun keluar. So paper 2, so soalan A adalah proof. Okey, soalan B adalah sketching. Ini yang kebiasaan setiap tahun dalam SPM. Okey, sketch ni memang setiap tahun keluar lah. Proof ni jarang-jarang sekali keluar. Okey, proofnya markah kebiasaannya 3, tak banyak. Kalau awak selalu buat latihan, soalan proof ni mudah. Tapi jarang-jarang buat latihan, saya tak sarankan awak buat yang proof ni. Sebab proof ni ambil masa. Okey, mungkin bagi yang tak mahir setengah jam. Yang mahir 5 minit ataupun 2 minit dah selesai. Okey, so yang proof ni kalau tak mahir boleh tinggalkan. Semasa exam lah. Sekarang masa latihan sekarang ni, buatlah. Cuba buat. Okey, kemudian baru awak tahu kemampuan diri awak. Okey, ni paper tu ya. Okey, proof can be done by simplifying the expressions on the left until they are similar to the expressions on the right or vice versa. Proof is also possible by simplifying the expressions on the left and the expressions on the right until both expressions are the same. Okey, saya bagi contoh lah. Okey, example 18. Prove each of the following trigonometric identities. Seperti mana yang dimaklumkan ke atas itu tadi. Sekejap saya tarik ni. Okey, jawapannya adalah telah diberi. Contoh A tu 1 tolak 2 sin square A equal 2 cos square A minus 1. So awak punya task adalah selesaikan expression sebelah kiri dan jawapan akhirnya sama seperti yang berada sebelah kanan. 2 cos kuasa 2A tolak 1. Ataupun awak selesaikan 2 cos kuasa 2A tolak 1 iaitu yang berada di sebelah kanan itu tadi. Okey. Selesaikan dan jawapannya mesti sama seperti yang sebelah kiri. Okey. Itu kaedah pertama. Kaedah kedua, kalau awak start, kadang-kadang bila kita buat proof ini start tengah jalan, so awak buat kiri dan kanan. Dua-dua awak buat. Tengok dia bertemu dekat mana. So itulah jawapannya. Seperti mana yang awak tengok pada kenyataan yang berwarna hijau di atas ni. Okey, kenyataan yang berwarna hijau atas ni. So mana-mana satulah ikut kemahiran masing-masing. Okey, contoh. Okey, contoh yang saya proofkan A tu, saya buat sebelah kiri. 1 tolak 2 sin kuasa 2A. Okey, so tengok formula-formula yang telah awak belajar setakat ni seperti mana yang ditunjukkan sebelah atas tu. Tengok di situ ada sin kuasa 2 hanya ada pada satu tempat saja iaitu sebelah kiri bawah tu. So kita gantikan sin kuasa 2 tu dengan 1 tolak cos kuasa 2A. So awak boleh modify yang ini kedudukan ni. Tak ada masalah. Depan, belakang apa semua tu tak ada masalah. Okey, equal 1 tolak 2 tambah 2 cos kuasa 2A. Dekat sini pun dah nampak dah. Okey, 2 cos kuasa 2A tolak 1. Okey, sama seperti mana yang diberi. Ataupun awak nak buat yang terbalik, 2 cos kuasa 2A tolak 1, awak selesaikan jawapan sama seperti yang diberi 1 tolak 2 sin kuasa 2A. Macam tu. Okey, yang B pula. Okey, contoh yang B samalah. Contoh, cadangan saya adalah awak tengok equation yang diberi kiri dan kanan, tengok yang mana panjang. Biasanya yang panjang itu lebih mudah diselesaikan berbanding yang pendek. Seperti mana awak buat baju. Kalau yang dah pendek tu macam mana kita nak panjangkan kan? Okey, tapi tidak mustahil, boleh dibuat. Okey, cuma cadangan saya cari yang panjang dan dipendekkan.
Okey, yang B tangent A tambah cotangent A. Okey, nak mudah di sini cadangan saya awak tukar kepada sin dan juga cos. Okey, sin A cos A tambah cotangent jadi terbaliklah, cos A over sin A. Allahu Akbar. Okey, equal kita samakan yang bawah tu, so sebelah kiri ni akan didarabkan atas bawah dengan sin A. Sebab kita nak samakan bawah dia. So yang atas akan jadi sin kuasa 2. Tambah yang sebelah sini pula kita akan darab atas dan bawah dengan cos A. So yang atas akan jadi cos kuasa 2A lah. So bila digabungkan yang bawah tu sin A cos A. Okey. So kita sambung. So sin kuasa 2A tambah cos kuasa 2A itu adalah 1. Okey, itu adalah 1. So sin A cos A. So yang ini boleh pecahkan secara berasingan. 1 per sin A adalah cosecant A. 1 per cos A adalah secant A. Dan okey, sama seperti yang dia bagi. Terbalik tak apa, tak ada masalah depan belakang tu. Sebab dia adalah operasi darab. Okey. Contoh yang ke-19 ini. Okey, contoh yang ke-19 ini kalau awak tengok pada buku teks, dia nak tunjukkan contoh yang bahagian ini. Proof is also possible by simplifying the expressions on the left and the expressions on the right until both expressions are the same. Dia nak tunjukkan yang ini sebenarnya. Okey, kalau macam saya, kalau saya dah start separuh jalan, so saya akan buat yang sebelah tu pula. Macam tu lah. Okey, saya tak pasti, saya cubalah tengok selesaikan dapat tak yang ini ni. Lama dah tak cuba proof ni. Okey, tangent kuasa 2 tolak secant kuasa 2x tambah 2. Saya cuba dulu sebelah kiri tengok ada rezeki sampai ke tak. Tangent kuasa 2x, okey. Ni, kat sini ni. Okey, tangent kuasa 2x tolak secant kuasa 2x tambah 2. Tapi kalau saya gantikan tangent kuasa 2x itu nanti dengan secant square tolak 1, secant akan hilang automatically. Okey, secant akan hilang automatically. So macam mana nak buat ya? Okey, mungkin kita boleh tukar kepada bentuk yang cos dengan sin tu lah. Mungkin saya cuba tengok. Okay, macam ni sin x over cos x kuasa 2 tolak 1 per cos x kuasa 2 tambah 2. Okey. Cuba saya selesaikan tengok dapat ke tak. Macam ni, sin kuasa 2x tolak kiri dan kanan ni sama sahaja. So 1 tambah yang 2 ni akan jadi 2 cos kuasa 2x. Yang mana semua pembawahnya adalah cos kuasa 2x. Okey, so kita tengok lagi apa yang boleh digantikan. Okey, sin kuasa 2 tolak 1 ini mungkin kita boleh gantikan dengan yang inilah. Okey, sin kuasa 2 tolak 1 equal negatif cos kuasa 2. So dekat sini akan jadi negatif cos kuasa 2x. Kalau saya silap, maklum ya. 2 cos kuasa 2x cos kuasa 2x. Kemudian yang atas tu dibuang. Macam start dah tu. Cos kuasa 2x. Cos kuasa 2x dia akan jadi 1 ni. Dia akan jadi 1. So kalau 1 dia tidak menuju kepada yang ini. Tapi ada tapi juga. Kita tengoklah yang atas ni kan. Ni. Cotangent dengan cosecant ni. Kan?
So cotangent ni pindah je lah ke sebelah kanan. Okey, so satu saja tinggal sebelah kiri. So kita boleh teruskan cosecant kuasa 2x tolak cotangent kuasa 2x. Tu last sekali sama juga apa yang diberi. Boleh? Jadi yang ini maksudnya saya tak guna pakai kaedah yang kedua itulah. Maksudnya saya mudahkan kiri dan kanan dan jumpa pada satu tempat. Maksudnya saya belum start lah. Tapi kalau dah start, boleh guna kiri dan kanan lah. Yang ini saya guna kaedah yang pertama, maksudnya proof can be done by simplifying the expressions on the left until they are similar to the expressions on the right or vice versa. Okay. Okay. Ini latihan yang diberilah, ada dalam handout yang awak dapat tu. Okay. Ada soalan tak? Saya berhenti setakat tu sahaja dahulu. Nanti 6.5 bagi banyak-banyak kan confuse nanti. So kita bagi satu-satu. Macam semalam kita buat sketching dan drawing. Hari ini kita buat proving. Nanti next class kita jumpa, kita belajar addition formula and double angle formula. Hari itu Hisham ada tanya saya berkenaan double angle. Saya pun tak mahir mana. Double angle ni jarang-jarang saya selesaikan. Dalam exam SPM pun double angle ni pun jarang keluar, kata silap saya. Okay. So sebelum saya tamatkan, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada kot, cikgu. Tak ada ya? Okey, Alhamdulillah. So apa-apa boleh PM saya. So saya takat ini sahaja untuk hari ini. Tak sampai pun 20 minit. Alhamdulillah. Okey, jumpa lagi next class insyaAllah. Assalamualaikum dan